Betul. Okey. So malam ni kita akan sesi ni akan direkod dan akan di-share juga di dalam channel Gila Emas di YouTube. Dan insyaAllah macam kita selalu beritahu kepada yang baru masuk pada malam ni, sesi kita pada setiap hari Ahad malam Isnin, dan ada juga sesi-sesi lain sepanjang minggu ni dari beberapa grup, dan ada juga kalau kata request daripada tuan-tuan dan puan-puan yang ada malam ni nak kata nak bawa grup ke atau nak kata nak lebih tahu lebih lanjut pun kita boleh entertain dan kita akan buat satu sesi lain. Dan ada juga sesi bersama untuk yang berminat nak jadi dealer, nak jadi reseller. Malam ni lebih kepada fokus kepada yang nak jadi investor. Okey, rasanya tanpa melengahkan masa, kita boleh menjemput Cik Husaini Muhammad Ali bagi membuka bicara berkenaan dengan 4 cara membuat untung melalui emas. Okey, dipersilakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya harap semua berada dalam keadaan sihat. Jadi dengar ke suara saya di? Jelas, jelas. Okey, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama lagi dalam program mingguan kita hari Ahad, setiap hari Ahad, setiap minggu hari Ahad jam 9 malam. Program ini kita buat untuk semua, terutamanya untuk member-member baru ataupun yang baru nak tengok apa yang ada dalam Quarter Metal. Saya namakan program ini sebagai 4 cara buat untung melalui emas, dengan cara emas. Dan insyaAllah kita dah ada 30 orang sekarang dan kita rasa nanti insyaAllah lah sikit-sikit akan bertambahlah kita punya peserta pada malam ini. Okay, insyaAllah untuk program ni biasanya berlangsung dalam masa 1 jam. Kalau direct sikit pun ke 1 jam 15 minit. Dan insyaAllah saya akan cuba siapkan cepat-cepat lah. Sebab besok dah start kerja kan, ada yang kerja dan sebagainya, kita tak ada nak lama-lama. Dan segmen ni saya akan bagi kepada 3. Saya akan terangkan tentang sedikit tentang syarikat, saya akan terangkan tentang produk, dan saya akan tunjukkan sistem sebenar yang ada di Quarter Metal ni. Nampak slide ni? Okey, baru tengah-tengah. Okey, nampak. Okey. Tadi pun tengah loading. Okey, full view. Okey. Okey. Untuk yang mungkin pertama kali masuk dalam program saya ni, saya nak kenalkan diri saya. Nama saya Husaini bin Muhammad Ali. Pengalaman saya selama 15 tahun dalam bidang kewangan Islam, pengkhususan dalam industri takaful. Saya mula menyimpan emas dari tahun 1996 lagi, tapi masa tu kita simpan secara fizikal lah, sikit-sikit, belikan barang kemas rumah. Ada juga sejarah ataupun pengalaman buruk menyimpan emas fizikal ni. Rumah saya pernah kena pecah. Kemudian pencuri-curi semua emas-emas yang saya dengan isteri saya simpan. Itu pengalaman buruk lah. Mula bersama dengan Quarter Metal ni bulan Julai. Maksudnya bulan ni, akhir bulan ni, maka genap setelah setahun saya dalam Quarter Metal. Cuma perjalanan di Quarter Metal ni pada peringkat permulaan tu agak perlahan sikit. Sebab saya dah sibuk mengkaji. Benda ni orang ni kalau banyak sangat kajian pun dia tak jadi juga kan. Kaji. Buat je tak, dia kaji je kan. Sampai orang lain dah untung simpan emas dah berkilo-kilo, kita masih lagi mengkaji. Itulah saya dulu. Jadi betul-betul walaupun mendaftar Julai, tapi betul-betul mula menyimpan emas tu, betul-betul masukkan emas dalam sistem Quarter Metal tu rasanya bulan 9 kot, baru mula nak masuk. Sebelum tu duk sibuk takut takut betul ke tak betul kan platform ni. Nanti kan kalau aku masuk macam mana kan, kalau duit hilang macam mana kan. Jadi banyak sangat bisikan-bisikan yang ada dalam hati kita. Tapi bagus,
sebenarnya bisikan-bisikan itulah ataupun ingatan-ingatan itulah membuatkan kita berhati-hati dalam apa jua yang kita nak buat, terutamanya melibatkan duit kan. Sebab kita tahu ada banyak sangat scammer sekarang ni. Jadi hari ini saya akan cerita sikit tentang quantum mental. Semoga dengan penerangan ni akan menambahkan keyakinan tuan-tuan untuk mula membeli dan menyimpan emas dengan platform di quantum mental ni. Okey, pangkat saya di quantum mental sekarang sebagai dealer developer. Kenapa emas? Okey. Sebab emas ni dia ada banyaklah selain daripada mewakili kekayaan, diiktiraf sebagai mata wang sedunia, tidak boleh dimusnahkan, lindungi nilai dari inflasi dan mata wang, mempunyai nilai intrinsikik, logam penyimpanan nilai terbaik sepanjang zaman, logam yang berharga dan sumber alam yang terhad. Okey. Tapi bagi saya, kenapa saya memilih emas? Sebab emas ni dia sentiasa relevan. Dia sentiasa diterima dalam masyarakat. Dia jadi mudah. Senang kata, dengan arti kata lain, emas ni memang tak ada masalah pun dalam masyarakat. Kita nak jual benda yang tak ada masalah dalam masyarakat. Kalau cakap tentang emas, semua orang suka. Ada satu kronologi yang saya rasa digunakan daripada kebanyakan lah, boleh katakan hampir semua penjual, saudagar emas, orang yang terlibat dalam industri emas akan bercakap dengan satu kronologi ni, iaitu 1 dinar emas boleh membeli seekor kambing. Daripada zaman Rasulullah dulu, 1 dinar emas boleh membeli seekor kambing, sampailah sekarang ni tahun 2022, masih lagi 1 dinar emas dapat membeli seekor kambing. 1 dinar ni lebih kurang 4 gram, 4.25 gram. Harga dia sekarang dalam 1,000 lebih, memang boleh dapat beli seekor kambing. Jadi kronologi ni digunakan oleh kebanyakan orang yang terlibat dalam industri emas, nak menunjukkan bahawa emas ni dia memang sentiasa bernilai dan nilai dia sama daripada dulu sampai sekarang, walaupun duit-duit fiat kita jatuh daripada nilai kan dari masa ke semasa. Dan apatah lagi kita tengok ada banyak sangat kejatuhan, terutama kejatuhan ringgit Malaysia berbanding USD kebelakangan ni, seminggu 2 minggu lepas. Jadi perlunya kita menjelaskan kepada orang ramai bahawa adanya satu platform yang kita boleh ikat kita punya duit ni daripada hilang dia punya nilai. Kalau dulu tahun lepas kita ada 10,000, kita simpan dalam bank, dengan sekarang ni tahun ni kita ada 10,000, walaupun sama 10,000 tapi sebenarnya nilai dia sudah tak sama lagi. Keupayaan kita untuk membeli sudah tidak sama lagi. Berapa banyak barang yang kita beli sudah tak sama lagi sebab inflasi. Inflasi ni dia slow-slow membunuh ataupun mencuri kita punya nilai mata wang kita. Okey, kita tengok kenapa emas menjadi pilihan. Pertamanya, dia ada kenaikan harga. Daripada tahun 2000 sampai 2020, dalam masa 20 tahun ada peningkatan sebanyak lebih 600%. Dengan kadar purata 20 ke 25% peningkatan harga emas setiap tahun. Ada banyak statistik yang menunjukkan 2002 ke 2017 lebih 400%. Jadi menunjukkan memang harga sentiasa naik. Jadi kalau kita nak buat simpanan emas ni, jadi dia memang dia punya risiko tu sangat-sangat rendah. Sebab kalau kita simpan emas lama mana pun, emas tetap emas. Dia tak tukar menjadi benda-benda lain. Dia tukar jadi besi ke, dia tukar jadi tumbuhan, buah-buahan dan sebagainya. Dia tetap emas. Okey, ini ialah platform yang kita akan gunakan. Nama platform kita ialah Quantum Metal. Okey. Quantum Metal ni dia adalah kedai emas saja sebenarnya, tapi dia telah mengubah landscape. Sebenarnya kat Malaysia ni ada banyak platform-platform lain yang menukarkan emas dalam bentuk digital, kemudian patuh syariah sebab dia bersandarkan kepada emas fizikal sebenar. Okey, kita tengok sikit keratan sudutan daripada rancangan TV Al-Hijrah ni pada bulan 2 tadi, di mana di berlakunya satu usaha Dewan sama Perdagangan Islam Malaysia satu MOU di antara Dewan Perdagangan Islam Malaysia dengan Quantum Metal. Okey, kita dengarkan sama-sama. Dewan Perdagangan Islam Malaysia DPIM dengan kerjasama syarikat Quantum Metal Sdn Bhd membangunkan platform jual beli produk emas secara digital.
Presiden DPIM Muhammad Sahar Maddin berkata platform jual beli patuh syariah itu diharap dapat membantu meningkatkan tahap ekonomi umat Islam. InsyaAllah dengan adanya platform digital yang berasaskan produk syariah ataupun kelulusan syariah yang pertama di dunia, ini yang saya nak tekankan. Produk emas patuh syariah dengan menggunakan instrumen tawaruk murabahah ataupun komoditi murabahah. 3 produk yang diperkenalkan melalui kerjasama itu ialah Gold Saving Account (GSA), Gold Convert Account (GCA) dan Gold Asset Enhance (GAE). Muhammad Sahar berkata DPIM ketika ini sedang giat mengadakan pelbagai aktiviti pemakluman dan sesi perkongsian seperti taklimat, sesi latihan dan pengiklanan di seluruh negara berkenaan platform jual beli emas tersebut. Beliau ditemui media hari ini pada majlis menandatangani perjanjian kerjasama strategik perniagaan antara DPIM dan Quantum Metal. Okey, itu tadi sedikit sudutan daripada TV Al-Hijrah. Ada juga di berita TV3 tapi saya rasa saya teruskan je lah sebab sama juga dia punya isi. Okey, tujuannya saya tunjuk tadi untuk memberi lagi sedikit rasa kepercayaan kepada platform yang akan kita gunakan. Dan saya sendiri alhamdulillah telah dapat bercakap dengan Haji Sahar, iaitu pengerusi di Dewan Perdagangan Islam Malaysia, bagaimana dia boleh bersetuju untuk menjalankan kerjasama dengan Quantum Metal ni. Memang kajian telah dibuat, ambil masa beberapa bulan, dah siasat dengan Bank Negara, pergi ke Security Commission, pergi ke Bukit Aman dan sebagainya. Memang tidak ada apa-apa masalah dengan syarikat Quantum Metal Sdn Bhd ni. Syarikat ni didaftarkan pada 30 Julai lagi 2012 dengan modal berbayar sebanyak 10 juta. Dan syarikat juga merupakan peserta perdagangan komuniti Bursa Suk Asila. Siapa yang tak pernah dengar ni nanti boleh Google. Bursa Suk Asila ni satu badan yang memberi pembiayaan. Dia menggunakan komuniti untuk memberi pembiayaan. Dia ada cara dia buat, nanti ada masa insyaAllah kita akan dalamkan lagi Bursa Suk Asila ni. Sebab dalam Quantum Metal ni kita ada satu produk yang menggandakan kita punya modal. Nanti saya akan terangkan bila sampai ke bahagian produk. Quantum Metal juga merupakan pembekal sistem dagangan emas untuk kebanyakan bank-bank tempatan, pembekal emas premium 999.9 ke bank tempatan, badan kerajaan dan juga peniaga. Dan juga semua produk-produk kita mendapat khidmat nasihat pematuhan syariah daripada Ishraq Consultancy. Jadi ini sedikit tentang profil syarikat. Ini kita lihat SSM ataupun pendaftaran syarikat. Kemudian ini ialah ibu pejabat di Pulau Pinang. Okey, dan ada juga cawangan di Johor Bahru dan juga di Kuching, Sarawak. Okey, ni kita laju sikit. Ini ialah kita punya pengasas dan pengerusi eksekutif Datuk Lim Kosun. Datuk Lim Kosun ni pun saya dah jumpa beberapa kali. Alhamdulillah saya tak sempat-sempat nak masukkan gambar dalam slide ni. Saya bergambar dengan dia dalam 2 ke 3 minggu lepas dalam satu program, dan saya dengar daripada mulut ni, saya tanya sendiri, memang beliau serius menjalankan perniagaan emas di Quantum Metal ni dengan pengalaman dia lebih daripada 20 tahun dalam bidang emas ni, especially penggunaan semula emas dalam komponen elektronik. Ini seorang lagi kita punya pengerusi di Quantum Metal, iaitu Haji Kamarizaman bin Johari, merupakan bekas pengarah Jabatan Pembangunan Kewangan dan Perusahaan Bank Negara Malaysia. Yang menguatkan lagi kepercayaan saya terhadap Quantum Metal ni bila nampak Haji Kamarizaman ni, sebab Haji Kamarizaman ni lah waktu di Bank Negara dia orang yang bertanggungjawab memerangi scammer dekat Malaysia ni. Jadi banyaklah dia setiap kali jumpa dia akan ingatkan kepada semua konsultan, reseller di Quantum Metal ni supaya jangan over promise, jangan cakap perkataan garanti dan sebagainya. Sebab semua sekali produk dalam Quantum Metal ni, kita ada 3 produk, semuanya hanya untung melalui kenaikan harga
emas. Cuma kita ada produk-produk yang menyebabkan keuntungan tadi menjadi beberapa kali ganda, hingga 5 dan 10 kali ganda. Tapi semua sekali hanyalah berkaitan dengan kenaikan harga emas. Tak ada dividen tetap. Kalau ada you all dengar daripada luar, orang cakap ada dividen tetap lah, ada pulangan tetap dan sebagainya, semua tu tak betul. Sebab emas memang kita akan dapat untung hanya melalui kenaikan harga emas saja. Okey. Okey, ini adalah Akta Anti Pengubahan Wang Haram ataupun AMLA. Ini untuk orang yang terlibat dalam mana-mana institusi kewangan akan faham tentang AMLA ni. Kita tak nak orang gunakan duit daripada duit-duit yang haram dan dibersihkan di Kuantum Metal ni. Jadi Kuantum Metal kena menghantar report ke Bank Negara supaya tidak ada orang menggunakan untuk tujuan penyucian duit-duit yang haram. Jadi ada Akta AMLA dan juga Anti Pembiayaan Keganasan 2001 ni. Okey, kemudian inilah yang saya cerita tadi, kemudahan deposit Islamik dan pembiayaan menggunakan komuniti murabaha. Okey, ada satu produk di Kuantum Metal ni, kita akan ada pembiayaan dan pembiayaan ni dibagi secara automatik dan tidak perlu di-apply sebagainya. Jadi Kuantum Metal menggunakan ihmat daripada Bursa Suq Asila ni. Kemudian ada juga bekerjasama dengan lain-lain syarikat di bursa dan di MyGoldEye. Okey, Kuantum Metal juga merupakan Majlis Emas Dunia dan juga seluruh auditing untuk perakaunan diaudit oleh satu badan yang dinamakan AUFI. AUFI ini terletak di Bahrain. Biasanya mana-mana organisasi kewangan Islam, kalau dia nak mendapatkan standard di dalam dunia ni, biasanya dia akan merujuk kepada reporting ni akan dibuat atau diaudit oleh AUFI. Okey, ini saya nak share sikit dengan tuan-tuan. Sebenarnya dekat Malaysia ni bukan Kuantum Metal saja ada emas digital patuh syariah. Sebenarnya ada banyak lagi syarikat-syarikat lain dan semua syarikat-syarikat ni ada penasihat syariah dia tersendiri. Kita mungkin pernah dengar yang warna merah tu kan, yang warna kuning tu mungkin pun kita pernah dengar. Ada sebab yang warna merah tu ada lagi ramai. Dia dah lama dia ada lebih 3 juta akaun kat Malaysia ni. Jadi dia lebih dikenali. Tetapi daripada segi ekosistem, kebanyakan syarikat ni dia hanya menyediakan perkhidmatan jual beli. Jual emas, beli emas, tukar emas kepada fizikal. Kemudian ada satu syarikat ni dia dah mula buat gadaian. Tapi di Kuantum Metal ni kita lebih komplit daripada segi kita punya ekosistem. Selain daripada kita boleh beli emas 24 jam, 7 hari seminggu, kita boleh beli minimum RM10, kita boleh jual anytime, kita boleh tukarkan kepada fizikal. Pada masa sama kita juga boleh gadai tanpa hilang kita punya emas, dan kita ada satu produk untuk menggandakan kita punya modal simpanan emas kita. Jadi untuk ketiga-tiga produk ni tak ada di platform-platform lain dalam emas digital patuh syariah di Malaysia ni. Okey, ini adalah Isra Consulting, satu badan dekat Malaysia ni dia ada 5 syarikat yang dilantik oleh bank negara. Kalau kita ada syarikat, kita nak dapatkan pematuhan syariah, kita boleh melantik salah satu daripada 5 syarikat dilantik oleh bank negara ni untuk diaudit kita punya, ditengok kita punya produk tu. Adakah produk kita ni patuh syariah? So Kuantum Metal menggunakan Ihmat Isra dan sekarang ni dilanjutkan lagi ataupun di-enhancekan lagi kepada Tawafuq. Cuma saya tak masukkan dalam slide ni. InsyaAllah nanti sedikit masa lagi saya akan update slide baru berkaitan dengan Tawafuq dan Ruqabah. Ada 2 lagi syarikat yang menjalankan pematuhan syariah, mengaudit kita punya produk-produk ni supaya semuanya bersandarkan kepada emas fizikal, semuanya ikut patuh syariah yang telah ditetapkan. Ini ada 3 produk kita. Produk pertama ialah akaun simpanan emas. Kemudian produk kedua kita ialah akaun tukaran emas ataupun convert account ataupun semacam e-gadaian. Kemudian kita ada produk leverage kita ataupun akaun gandaan aset emas kita, ataupun dalam bahasa Inggeris dia gold asset enhancement, iaitu
produk yang menggandakan kita punya modal kepada 5 dan 10 kali. So ini lagi satu pengiktirafan yang kita dapat di peringkat antarabangsa, iaitu Raqabah. Yang ini bila KuarterMetal pergi ke luar negara, maka syarikat merasakan perlunya mendapatkan pengiktirafan di peringkat antarabangsa, maka syarikat melantik Raqabah untuk menjalankan perniagaan pengauditan ke atas ketiga-tiga produk di KuarterMetal. Okey, yang ini semua kalau tuan-tuan boleh dapatkan daripada dealer masing-masing. Kalau tak dapat boleh nanti PM saya untuk dapatkan CJ tu, insya-Allah. Okey, kita dengarkan sikit sudutan daripada rancangan tijarah berkaitan dengan KuarterMetal. Kita sama-sama dengarkan. Makan. Buat saudara Muslim kita pula, khususnya bukan sahaja maklumat syarikat yang perlu diambil berat, bahkan sejauh mana pelaburan emas itu benar-benar patuh syariah. Namun jangan pula kita anggap semua syarikat yang menawarkan pelaburan emas itu sebagai sindiket penipuan, kerana masih juga terdapat syarikat pelaburan emas yang menawarkan pelaburan yang selamat dan mengikut akta undang-undang. Contoh, KuarterMetal merupakan antara syarikat pelaburan emas yang mendapat pengiktirafan World Gold Council dan mempunyai produk-produk yang patuh syariah. Produk seperti Gold Storage Account, GSA, Gold Leverage Asset, GLA dan Gold Advance Account, GAA yang disebut oleh Dr. Bat tadi telah mendapat pengesahan dari ISRA Consulting sebagai patuh syariah terhadap polisi syariah Bank Negara Malaysia dan juga Syariah Standard IOF yang terletak di Bahrain. Untuk makluman lanjut mengenai pelaburan yang ditawarkan, anda bolehlah melayari laman web syarikat ini di hyperlink http www.quantummetal.com. Okey, itu tadi sedikit sudutan daripada rancangan tijarah di TV Al-Hijrah. Okey, saya teruskan lagi sedikit lagi berkaitan dengan syarikat supaya lebih memantapkan kepercayaan you all kepada platform KuarterMetal. Ya, sebab kita nak mula menyimpan emas kita, kita nak pastikan kita berada dalam betul-betul punya platform yang genuine, bukan platform scammer ataupun bukan nanti dah masuk-masuk tiba-tiba duit hilang. Jadi kita semua yang saya cerita ni untuk menambahkan keyakinan kita, dan insya-Allah kalau betul-betul kita rasa percaya, kita akan mula menyimpan emas. Sebab suka tak suka kita terpaksa juga sandarkan duit kita kepada emas supaya kita tak hilang daripada segi nilai. Dapat gaji kita terus sandarkan kepada emas. Kita nak guna, kita boleh ambil sikit-sikit untuk kita gunakan. Okey, so kita teruskan lagi. Alliance Bank juga melantik KuarterMetal sebagai pembekal emas untuk dia pun ada produk emas. Jadi KuarterMetal dilantik sebagai pembekal emas untuk Bank Alliance. Begitu juga Bank Affin ataupun Affin Bank, sama juga KuarterMetal merupakan pembekal emas kepada Bank Affin. Dan yang saya rasa ini lebih ramai orang kenali, kita ada produk emas di Bank Muamalat, iGold kan. So Bank Muamalat juga mendapatkan mendapat bekalan emas daripada KuarterMetal Sendian Berhad. Ini semua ditunjukkan sebersikit tentang surat-surat bukti menunjukkan bank-bank ini semua melantik KuarterMetal sebagai pembekal emas. Selain daripada itu, ada juga ICBC Bank dan ada juga kerjasama dengan koperasi-koperasi. Contohnya Angkasa, Ako, Ranu Tekun. Kalau kita pernah dengar Angkasa, saya rasa semua orang pernah dengar lah. Cuma Ako ni adalah satu juga koperasi di peringkat ASEAN dengan ahli lebih daripada 6 juta orang. Juga menggunakan emas yang dibekalkan oleh KuarterMetal dan sistem yang dibekalkan oleh KuarterMetal. So KuarterMetal sudah berada di 10 negara ASEAN yang lain. Jadi ini adalah opportunity kepada mereka yang nak melibatkan diri secara secara untuk menjadikan KuarterMetal sebagai kerjaya. Ini ada peluang-peluang yang mungkin boleh difikirkan untuk perkembangan perniagaan.
Okey. Seperti saya cakap tadi, emas digital patuh syariah ni dia mesti bersandarkan kepada emas fizikal sebenar. Cuma bila dia digitalizekan tu dia lebih mudah. Jadi kita boleh beli 24 jam sehari, 7 hari seminggu, tak payah nak beratur depan kedai. Tiba-tiba kita tengok harga emas turun. Harga emas turun kita nak beli. Tapi harga emas turun pukul 12.30 malam. Macam mana kita nak pergi kedai beli kan? Jadi susah. Tapi bila digitalize, kita lebih mudah. Dan kita boleh beli emas serendah RM10. Jadi tak mungkin lah kalau kita nak beli emas fizikal RM10 kan. Takkan dia nak potong kecil, kikis, halus 0.03 gram. Tak mungkin. Jadi mustahil. Jadi bila dia sandarkan, bila dia digitalize, tapi masih lagi bersandarkan kepada emas fizikal, orang boleh beli serendah RM10. Saya mungkin beli RM50. Tuan-tuan mungkin beli RM50. Ada yang 100, ada 200. Dilogo-logokan cukup 1 gram. Memang disandarkan kepada emas fizikal sebenar. So emas fizikal yang kita gunakan itu the Perth Mint Australia. Perth Mint Australia ni adalah satu pengeluar emas yang terkenal di dunia ni dengan emas yang bermutu tinggi. Syarikat ni dimiliki oleh kerajaan Australia. Jadi Quantum Metal menggunakan the Perth Mint Australia ni untuk dijual kepada kita, dijual kepada dia punya rakan niaga yang lain. Okey, inilah apa tu? Surat lantikan Quantum Metal sebagai reseller. Parit. Adalah itu buat bahan. Sophia tolong mute saya. Okey. So minta maaf ada gangguan sikit. Saya teruskan. Okey. Saya rasa tak banyak lagi tentang syarikat. Okey, sekejap. PC saya pula hang. Okey, bila kita bersandarkan kepada emas fizikal, so setiap hari akan ada orang beli emas. Mungkin dia beli RM10, RM50. Tapi emas ni memang ada saja orang beli setiap hari. Ada beli sampai RM100,000, RM1 juta pun ada. Jadi bila emas tu ditukarkan kepada fizikal, jadi akan ada banyaklah nilai emas tu kan. Kalau satu hari 1 kilo, 2 kilo, 1 tahun 3-4 kilo, mungkinlah kita senang nak simpan kan, nyorok kat mana-mana. Tapi kalau sampai 5 tan macam tahun lepas kan, jadi jumlah emas tu sangat-sangat banyak, maka Quantum Metal terpaksa melantik satu third party untuk menjaga emas kita ni semua, iaitu nama syarikatnya Bridge. So Bridge ni kalau kita Google, dia punya pekerja saja ada 76,000 orang. Jadi memang satu syarikat yang besar. Memang dia punya expertise menjaga barang-barang kemas dan emas. Dah pengalaman syarikat lama dah lebih 150 tahun dan beroperasi di 53 buah negara. Okey, macam juga bank, kita ada insurans duit-duit kita oleh PIDM. Tapi untuk emas ni kita ada, ada gangguan sikit. Okey, untuk emas ni kita menggunakan Deloitte of London. Jadi kita punya emas kita tu diinsurankan 100%. Kalau kita punya simpanan emas melebihi 1 kilo, kita akan dapat report yang dikeluarkan oleh Bridge dan juga Deloitte untuk menunjukkan kepada kita, beritahu kepada kita bahawa emas kita berada dalam keadaan yang selamat. Cuma saya punya belum sampai sekilo lagi, saya tak dapat nak tunjukkan. Tapi insyaAllah bagi saya sikit masa lagi. Slide tak bergerak, masih lagi jadi. Slide dapat tengok di? Okey je. Okey je okey je. Nak gerak ke mana? Okey, habis bab syarikat. Kalau ada apa-apa tuan-tuan nak tanya pasal Quantum Metal, boleh terus tanya di
ruangan chat room. Alhamdulillah kita dah ada 120 orang participant pada malam ini. Saya nak sambung kepada produk. Sekarang alhamdulillah masa setengah jam telah berlalu. Kita berhasil berada dalam kita punya masa, kita tak lari daripada timing kita, alhamdulillah. So kita pergi kepada produk. Produk kita ada 3. Okey, produk pertama ialah Gold Storage Account. Produk kedua kita ialah Gold Convert Account dan produk ketiga ialah Gold Asset Enhance. Okey, 10 kali, 5 dan 10 kali. Okey. Untuk produk Gold Storage Account ni, tuan-tuan hanya ingat perkataan storage. Memang ini untuk tempat simpan emas. Okey, yang best tentang produk ni, kita boleh beli sikit-sikit, minimum RM10. Kita boleh beli anytime, 24 jam sehari. 7 hari seminggu selagi ada stok. Kadang-kadang stok boleh habis terutama hari Sabtu dan Ahad dan harga emas murah. Tapi buat masa sekarang ni alhamdulillah hari ni stok ada je. Okey. Kemudian lebih kita boleh tukarkan daripada mata wang kita tadi kita pada emas dengan menggunakan platform yang ada. Kemudian anytime kita boleh jual emas kita, tak ada masalah. Kita boleh transfer juga emas kita kepada member lain yang ada akaun QM, ataupun boleh contohnya kawan kita ada jual nasi lemak, kita nak bayar dalam bentuk gold pun boleh. Dan juga yang paling menarik, dia punya spread 7% saja antara terendah di pasaran. Apa itu spread? Spread dia macam ni. Kalau katakan saya beli handphone ni, saya beli handphone ni 1,000. Takkanlah saya nak jual pun 1,000, betul tak? Nanti saya nak untung apa? Bila saya beli 1,000, saya jual dengan orang lain 1,500. So spread saya ialah 50%. Keuntungan ataupun markup price saya 50% supaya saya dapat untung 50%. Tapi spread yang dikenakan oleh Quantum Metal ataupun markup price hanyalah 7% saja. Okey, contohnya kalau kita pergi, biasa kita berjalan dalam pasar raya, supermarket, kita akan nampak banyak kedai emas kan? Polong, apa lagi? Habib kan? Ada banyak kan? Kita pun nampak 1 gram 250. Kita pun pergi beli, kita tengok gelang, cantiknya gelang ni. Kita tengok 4 gram aja lah. 250 kali 4 1,000. Okey, masih dalam bajet. Kita pun pergi nak bayar. Bila kita nak bayar, dia kata, "Encik, kena bayar 1,300. Kenapa kena bayar 1,300? Sebab ada upah buat, dia kata, upah tukang dan sebagainya kan. Sebenarnya itulah spread, markup price. Biasanya kalau emas fizikal ni sehingga 30% dia punya markup price dia. Okey, balik rumah kita tengok gelang kita, alamak hodohnya, pakai tak lawa kan. Kita pun petang tu juga kita nak pergi jual emas kita, dia kata, "Boleh encik?" Sampai kedai dia kata, "Encik nak jual boleh?" Kita ambil 230. Kita beli tadi 250. Kenapa ambil 230? Sebab ada susut nilai. Susut nilai apanya? Baru pakai pun tak sampai 2-3 hari, tak sampai 2-3 jam dah ada susut nilai. Ya, itulah emas. Kalau kita beli yang fizikal, kita jual balik, dia ada markdown ataupun susut nilai. Tapi bestnya di Quantum Metal ni, kita tak ada susut nilai. Kita beli spread kita rendah 70%, kita jual ikut harga semasa ataupun harga yang dikeluarkan oleh London Metal Exchange, LME. Okey, itu satu berkaitan bab emas di produk GSA. Kalau tuan-tuan tak faham, tak ada masalah. Nanti bila saya pergi kepada sistem yang sebenar, tuan-tuan akan lebih faham apa itu produk GSA. Produk kedua kita ialah GCA. Ini yang paling menarik tuan-tuan. Produk GCA ni, yang mana produk ni kita boleh ataupun dia macam e-gadaian. Dia macam gadaian tapi dia dalam bentuk e-gadaian. Paling best produk ni sesuai untuk golongan marhain macam saya ni. Golongan B40. Orang yang tak ada duit pun tapi nak menyimpan emas, inilah produk dia. Di mana kita boleh menukarkan kita punya belanja hangus kepada emas. Untuk melindungi harta kekayaan, boleh tukarkan 85% nilai emas kepada tunai, dapat tunai tanpa perlu kita jual emas, cas upah simpan yang murah iaitu 3.5% setahun dari jumlah pembiayaan, bukan daripada marhun ataupun nilai emas kita.
Ini yang paling best, tiada had masa. Dengan kenaikan harga emas boleh menampung pembiayaan dan cas belanja hangus menjadi tabungan masa depan. Ya, saya tahu terutama yang baru you all akan apa benda Encik Husain ni cakap ni kan, tak faham kan? Tak apa, tak ada masalah. Kejap lagi bila saya tunjukkan sistem yang sebenar, you all akan lebih faham lagi bagaimana fungsi Gold Convert Account ni. Dan biasanya orang yang dengar sekali dua kali pun masih lagi confused dengan Gold Convert Account ni. Okey? Okey. Pernah dengar Aranu? Siapa ada buat biasa gadai barang di Aranu, dia akan tahulah bagaimana sistem ekosistem di Aranu ni. Contohnya, kita punya barang kemas, gelang, pulut dakap lah, koko lah, apa lagi nama-nama gelang kita yang ada. Gelang sajat ke kan? 10,000 kita beli. Kita nak jual, okey, kita nak pergi gadai. Biasanya Aranu akan bagi 7.5%. Maknanya kita akan dapat lebih kurang dalam 7,500 kan? Okey, macam mana dia punya kiraan tu? 7,500 kita dapat tu, tapi dia kenakan upah simpan bukan daripada 7,500 tu, daripada marhun. Itu harga gelang kita tadi. Maka harga gelang kita tadi 10,000 kan? Nanti saya kena lukis sikit ni baru dia boleh faham. Okey. Harga gelang kita tadi 10,000, kita dapat 75. Kita punya cas bukan daripada 7,500 ni. Kalau dekat Aranu biasa, kita punya cas daripada 10,000 ni. Biasanya dia akan kenakan cas ada dua cara. Sama ada kita nak ada tempoh, satu lagi tak ada tempoh. Kalau ada tempoh, dia bagi kita selama 18 bulan saja. 18 bulan ni biasanya charges yang dikenakan ialah 12% setahun. Jadi kita punya upah simpan ialah daripada 10,000 ni 1,200 setahun. Okey. 6 bulan pertama kita kena bayar 600 dulu. Sampai bulan setahun kita kena bayar 1,200. Sampai 18 bulan, kalau kita tak boleh bayar pembiayaan kita yang 7,5 tadi, emas kita akan dilelong. Tuan-tuan, kalau saya nak tanya tuan-tuan lah, kalau orang tak ada duit kan, macam kita tak ada duit, gelang ada serantai ni kan, harga pun 1,000, pergilah gadai dapat 700,5. Agak-agak kita ada duit ke nak bayar 700,5 tu? Confirm tak ada duit nak bayar, dengan upah simpan lagi, maka semua barang kita akan dilelong. Statistik menunjukkan 1 bilion emas dilelong setiap tahun, dan sedihnya kebanyakannya semua emas orang kita, orang Islam kita, orang Melayu kita. Okey, itu ekosistem pajakan yang ada di luar sana. Saya ni kaki pajak gadai, saya ni kaki pajak dan gadai. Jadi saya sangat faham tentang pajakan ataupun Aranu di luar sana. Okey, kemudian di Quarter Metal pun kita ada. Tapi kita punya best. Kita punya best. Kita punya 10,000 juga barang kita tadi. Tapi kita boleh dapat sehingga 85%. Dan kadar upah simpan kita rendah, 3.5% setahun dari jumlah 85% ni, bukan dari 10,000. Dan yang paling best, tiada limit masa. Dengan arti kata lain, kita tak payah nak bayar 6 bulan, setahun, 18 bulan tu. Jadi kita boleh biar tunggu sampai harga emas naik. Ada bunyi-bunyi sikit. Sampai harga emas naik, dan yang paling best kita boleh dapat untung pula daripada emas yang telah kita gadai tadi. Okey. Contoh kita gadai 10,000, kita ada lebih kurang 40 gram emas. 40 gram emas tu kita dah ambil 85 gram kan, 88,500. Tapi emas kita yang 40 gram tu terus reflect ataupun bertindak dengan kenaikan harga emas. Contohnya setahun naik 20% kan. Sampai 55 tahun mungkin dah jadi 501 gram, maka kita boleh dapat balik duit, keuntungan daripada emas yang telah kita gadaikan tadi. Tak faham? Tak faham tak apa. Nanti bila tunjuk kepada sistem sebenar, tuan-tuan akan lebih nampak dan faham. Okey, itu produk kedua. Produk ketiga kita ialah, okey, sebelum tu
mungkin ramai nak tahu macam mana kita boleh menukarkan belanja hangus dengan emas di GCA tadi. Okey, contohnya kita beli kereta, okey. Kita beli kereta Nissan Almera ni. Saya bayar sebulan RM800. Ini nak kena lukis sikit. Nanti kan ada yang tak faham kan. Okey, saya bayar kereta dia saya sebulan RM800. RM800 ni ialah duit belanja hangus. Duit pergi tak kembali. Duit memang duit hangus lah. Sebab apa kita dapat kereta, betul? Tapi kita kena bayar lah RM800 ni setiap bulan. Tapi sebenarnya ada cara kita boleh beli emas dengan RM800 ni tadi. Okey, kita buat macam mana? Kita ambil RM800 kita tadi, kita campur sikit dengan simpanan kita dalam 150, kita akan ada RM950. RM950 ni tadi kita pergi ke GSA. GSA kita beli emas, kita akan dapat sekitar 3.8 gram emas. Lepas kita pergi beli emas tadi, kita pergi ke GCA, akaun GCA ni tadi, kita request GC, nanti dia akan keluar satu page, kita kena masukkan amount 800 ni tadi. Kita gadai emas kita yang 3.8 gram ni, kita akan dapat duit 800. Duit 800 ni biasanya kalau guna akaun Maybank, besoknya akan masuk dalam akaun Maybank kita. Duit yang emas kita yang 3.8 gram ni tadi akan masuk ke holding inventory. Dalam holding inventory ni kita akan nampak kenaikan harga emas. Jadi bila duit masuk dalam akaun, kita bayar duit kereta kita macam biasa. Tapi pada masa yang sama, emas kita tadi tak hilang. Kita boleh kumpul emas. Kita boleh kumpul sampai 1 kilo dan sebagainya. Dan yang paling best, kita boleh tengok mana yang dah untung, mana yang rugi. Yang mana dah untung, kalau kita nak pakai duit, kita boleh terminate anytime tanpa ada apa-apa syarat pun. Bila kita terminate, kita akan dapat baki lagi 15%. Sebab kita gadai tadi dapat 85%, betul? Baki ada lagi 15% kan? Baki 15% ni kita akan dapat campur dengan keuntungan, tolak dengan upah simpan. Nanti bila pergi kepada sistem sebenar, kita akan lebih faham. Okay? Okey, produk ketiga ialah Gold Asset Enhance. Okey, produk ni macam mana dia berfungsi? Contohnya kita ada modal RM1,000. Okey. Modal kita RM1,000. Syarikat akan bagi pembiayaan sebanyak 9 kali ganda lagi. Kali dengan 9. Okey, kali dengan 9. Berapa? 9,000 betul? Maka modal kita daripada 1,000 ni tadi akan jadi 10,000. Pembiayaan tu dipanggil financing tawaruk murabahah. Di mana dia bagi kita pembiayaan, kita tak perlu pun nak isi borang, hantar slip gaji, nak tengok ada sitos dan sikris ke tidak, tak ada. Semua ni dibuat secara automatik. Kita beli ni satu unit 1,000, dia akan dapat pembiayaan 9 kali supaya dia jadi 10 kali ganda. So daripada 1,000 akan jadi modal kita 10,000. Sepatutnya kita dengan 1,000 ni kita dapat 4 gram emas. Tapi oleh kerana dia bagi kita pembiayaan sebanyak 9,000 ni tadi, maka modal kita menjadi 10,000, kita dapat 40 gram emas. Jadi kalau berlaku kenaikan harga emas RM10, sepatutnya kita untung RM40 je lah kan. Sebab kita punya modal 4 gram emas. Tapi oleh kerana kita ada 40 gram emas, naiknya RM10, kita akan dapat RM400. Bila ada untung RM400 ni tadi, kita boleh terminatekan akaun ni. Kita dah ambil balik kita punya modal. QM ambil balik dia punya 9,000 ni tadi. Kita akan dapat modal kita bercampur dengan kita punya keuntungan yang RM400 tadi. Begitulah cara produk ni berjalan. Produk ni beroperasi. Okey? Mesti ada ramai yang tanya saya, biar betul Cik Ustaz ni. Quarter metal buat macam ni tak rugi ke? Tak. Okey, tengok ni Kenapa saya punya ni macam hang ni? Okey. Kalau kita tak apply GC, apa akan berlaku? Tak ada masalah. Emas kita akan semakin akan berkumpul di GSA tadi. Biar je dekat GSA pun lagi bagus sebenarnya. Itu emas kita, anytime kita boleh jual, nak tukar kepada fizikal pun boleh, tak ada masalah. Tapi gadaian tu hanyalah alternatif kalau kita nak pakai duit. Sebab biasanya orang tak jual emas. Orang kalau nak pakai duit, orang gadai emas dia.
Okey, kita tengok macam mana fungsi dia. Okey, tengok kita ada duit 100,000. Kita ada duit 100,000. Okey. Quarter metal akan bagi pinjam berapa? 9 kali saya cakap kan. Tadi quarter metal akan bagi 900,000 pinjaman. Pembiayaan sebanyak 900,000. Dari mana guna quarter metal akan dapat untung? Quarter metal akan dapat untung daripada sini. 900,000 pembiayaan tadi dia kenakan management fee sebanyak 3.5%. Ini yang kita kena bayar nanti di quarter metal sebab kalau kita gunakan selama setahun. Tapi tak ada masalah. Sekarang modal kita dah jadi 1 juta. Okey. Katakan emas naik 20% setahun. Katakan contoh. Emas naik 20% setahun, maka kita akan dapat profit sebanyak 200. Ini untuk tunjukkan pada tuan-tuan supaya faham. Jadi 200,000 ni ditolak dengan management fee ni tadi 31%, kita masih lagi ada untung 168. So bila berlaku macam ni, kita boleh terminatekan semua kita punya pembiayaan ni tadi, maka kita akan dapat balik modal kita 100,000 ni tadi dengan kita punya keuntungan 168,000 tadi. So inilah cara kita buat untung di GAE ni, okey? Jadi kita tengok dia punya proposal dia. Contohnya kita ada RM1,000. So kita punya modal akan jadi RM10,000. Ini saya buat ni pada harga semasa 258. Harga bulan minggu lepas 258 258 minggu lepas boleh dapat harga 258. Katakan harga naik ke 270, mustahil tak? Tak mustahil. Sebab apa? Tahun ni pun bulan 3, hari tu emas dah pernah naik sampai 270. Lain sikit je, nanti kan saya cerita lain sikit. Okey, bila naik 270, kita sebenarnya dah untung 50%. Lebih kurang 500. Kalau kita ada modal kita 1,000, kita akan untung 500. Kalau naik 284, agak-agak emas boleh naik ke sampai 284? InsyaAllah tuan-tuan akan naik tahun ni. Percayalah cakap saya. Saya waktu dulu lah, waktu nak kahwin dulu kan. Emas waktu tu RM25, RM28 je 1 gram. Naik. Belum pernah lagi 50 tahun saya hidup ni emas turun. Tak ada. Mesti naik. Cuma kita sanggup tunggu ke tidak? Sebab kalau kita produk ni mesti kita nak kena sanggup tunggu. Tengok kalau kita punya modal 10,000, okey, kita akan dapat jadi modal kita tadi akan jadi 100,000. Okey. Kalau kita punya modal 100,000 akan jadi 1 juta. Jadi kalau berlaku kenaikan harga macam ni, ini kita punya untung kita. Okey. Tapi tuan-tuan, macam saya cakap tadi, kalau emas naik 10 kali, kita akan untung 10 kali ganda. Emas naik 10%, kita untung 100%, 10 kali ganda kan. Tapi tuan-tuan kena ingat, kalau emas turun 10%, kita rugi 100 kali ganda. Jadi berhati-hati dengan produk ni. Tapi tak ada masalah sebab kita tak ada margin call ataupun tak ada force selling. Kita tak perlu top up duit. Kita tak perlu dipaksa jual. Apa yang perlu ialah holding power. Kalau emas jatuh, memang kita rugi, tapi kita hanya rugi on paper saja. Apa yang perlu kita buat ialah kita kena tunggu sampai harga emas naik semula. Macam saya cakap tadi, emas memang naik. Dalam masa 20 tahun, emas sentiasa naik 600%. Cuma naik banyak atau naik sikit saja. Jadi kalau nak beli produk ni, pastikan tuan-tuan punya duit tu belum duit yang nak pakai segera. Contoh je nak kahwin hujung bulan 6 ni. Duit tu tak boleh pakai untuk beli GAE. Duit nak buat korban lagi beberapa hari ni kan. Duit tu tak boleh pakai untuk GAE. Duit ni mestilah duit yang kita boleh hold lama. Lebih daripada 6 bulan barulah sesuai untuk kita beli produk GAE ni. Faham? Jadi kalau duit nak kahwin bulan depan nak pakai ni, kalau tuan-tuan tak kahwin, jangan salahkan
Encik Husaini dah cakap awal-awal. Okey, pastikan kita ada holding kepada duit ni supaya kalau harga rendah kita boleh tunggu sampai harga naik semula. Kalau dah untung, cepat-cepat kita terminate kita punya perjanjian pembiayaan ni. Quantum Metal akan ambil balik duit dia, kita akan ambil modal kita plus dengan keuntungan. Okey? Ketawa Nabila. Okey, next. Kenapa saya punya laptop ni dia dah susah nak tukar page. Okey, kita tengok perbandingan ROI untuk 6 tahun. Kita ada banyak banyak instrumen sini, tapi kalau kita tengok untuk produk GAE ni boleh tinggi. Sebenarnya bukan emas naik setinggi 97%, bukan. Emas sekitar 9.7% saja, tapi oleh kerana ada gandaan 10 kali maka dia naik sehingga 97%. Okey. Kita tengok apa yang berlaku. Baru-baru ni perang antara Rusia dan Ukraine, emas naik menggila. Macam saya cakap tadi, daripada kalau awal tahun lepas ada sampai 2-3 lebih je naik kepada 27 lebih, 278 paling tinggi kalau tak salah saya tahun ni. So ramailah yang untung. Ini testimoni pelabur. Cuma saya tak suka sikit nak tunjuk testimoni ni sebab testimoni ni melampau sangat. Modal dia 940,000. Modal dia 940,000, dia untung 53,000 dalam masa minggu lah ni. Bagi saya melampau lah kat modal dia 940,000 manalah ada kan. Okey. Ini tengoklah lebih realistik sikit lah kan. Modal dia 1,000 lebih, dia dapat jadi double 90% dalam masa 6 bulan. Okey. Ini pun semua. Okey, tak apa, nanti saya tunjukkan saya punya yang lebih realistik lah kan. Habis 3 produk di Quantum Metal. Kita daripada tiga produk tadi kita boleh buat untung. Daripada GSA pun kita boleh buat untung. Kita simpan sikit-sikit sampai harga emas naik. Kemudian kalau kita tak ada duit, kita boleh gunakan produk gadaian GCA. Kemudian kalau kita ada duit yang belum nak digunakan, kita boleh beli produk GAE. Ketiga-tiga ni boleh buat keuntungan. Cuma ada lagi satu cara kita boleh buat untung dengan cara kita masuk sebagai program keusahawanan emas di Quantum Metal ni. Kerja dia simple saja. Kita ajak orang buka akaun emas di kita patuh syariah di Quantum Metal ni, maka kita boleh mendapat ganjaran apabila kita naik pangkat. Mula-mula kita kena naik pangkat dulu lah. Kita buat belian peribadi, kita akan naik pangkat kepada introducer, kita memperkenalkan kawan-kawan kita, ajak kawan-kawan kita buka akaun, maka kita akan dapatlah introducer punya commission sikit je ni dalam bentuk gold. Tapi bolehlah kita slow-slow buat sampai naik dealer kita akan dapat commission sehingga maksimum 7% dalam USD setiap hari. Jadi boleh dijadikan kejaya juga di Quantum Metal ni. Cuma saya takkan go detail. Kalau tuan-tuan betul-betul berminat, boleh kembali balik kepada tuan-tuan punya kawan yang ajak ataupun dealer untuk dapatkan lebih penjelasan. Cuma saya nak share sikit. Ini contoh pendapatan sebagai reseller di Quantum Metal. Ini pendapatan tahun lepas untuk kita punya senior merchant kita lebih kurang dalam 2 juta setahun. Ini kita punya merchant dalam 590,000 setahun. Ini pendapatan saya. Tahun lepas saya sempat buat 2 bulan je sebagai dealer, dapat jugalah 5,000. Tahun ni saya cuba bagi sikit tumpuan, walaupun saya ni sebenarnya sibuk lagi dengan kerja-kerja hakiki saya, tapi tuan-tuan boleh nampaklah peningkatan income saya. Bulan 1 saya buat dapat 2,400. Bulan 2 saya cuba buat dapatlah 2,700. Tapi bulan 3 terus naik ke 5,000, bulan 4 naik ke 13,000 dan terus naik sampailah sekarang. Itu sedikit tentang
program reseller di Quarter Metal. Okey. Habis cerita syarikat dan juga produk. Kita ada berapa orang? 144 orang sekarang. Terima kasih tuan-tuan semua. Kita ambil masa sikit lagi untuk tunjukkan kepada tuan-puan sistem. Bagaimana sistem di Quarter Metal. Sekejap. Saya cuba buka dulu. Harap-haraplah tak ada apa-apa masalah. Cuma bila hari Ahad malam ni, apa tu, market tutup. Market tutup jadi tak boleh nampak sangat banyak lah dengan apa tu, perubahan dan sebagainya. Okey. Sekejap nak tengok sikit siapa yang join malam ni, tengok-tengok nama sikit. Ada 145 orang semua. Alhamdulillah. Tinggi tu. Saja nak spot check ada tak nama-nama yang mungkin saya kenalkan. Aduh, nama-nama anak buah ada tak kan? Okey, ini sistem nampak tak? Alright. Okey, nampak. Okey, hari-hari orang tanya saya, Cik Sadi, emas fizikal harga berapa emas dia? Oi. Macam hari-hari orang tanya, macam saya dah jadi kedai emas lah sekarang saya ni. Sebenarnya tuan-tuan boleh tahu harga emas dekat dalam website ni je. Ini semua ada harga emas yang sudah dicampur dengan spread. Ini untuk GSA, GAE kali 5 dan GAE kali 10. Dekat sini juga ada tunjukkan tukaran ringgit Malaysia kepada USD. Nampak tak? Rendah sangat duit Malaysia ni. 4.4 ringgit untuk $1. Okay? That's why saya cakap kena sandarkan kepada emas. Kalau tidak ni akan terus naik ni. Ada orang cakap akan sampai RM5. Wallah mu'alam. Ramai orang tanya pasal harga emas fizikal. Sebenarnya ada je kat sini. Kat sini ada. Speak apa dah ni? Tolong Sophia. Okey, ada je kat sini harga emas fizikal. Jadi tak payah pun tunggu saya. Boleh cari sendiri. Okey, itu saja sikit tentang website. Kejap, apa hal dia tak keluar ni. Okey. Kemudian itu sikit website. Ini kita punya portal. Semua orang dapat portal sama. Berapa tinggi pangkat dia dekat dalam Quarter Metal ni, sama je dia punya portal macam ni rupa dia. Okey, dia boleh masukkan dia punya email dan juga password. Dia boleh login. Okey. Inilah tadi tiga produk yang saya ceritakan. GSA. GSA klik ni. Dia ada list atas ni. List ni kalau kita nak tengok lah. Kita punya account. Kita mungkin ada account bersama dengan anak dan sebagainya. Dia akan tunjuk kat sini. So kita boleh klik view. Kita boleh klik log. Maka kita akan boleh tengok keseluruhan transaction emas kita. Jual, beli semua ada dekat sini. Siapa yang bagi ni apa? Bagi ke orang upah ni. Ni saya bagi dekat staff yang jaga kaunter tu kan. Upah semua akan nampak kat sini. Okey, kemudian dia ada apa lagi? Dia ada QM sell. Inilah kalau kita nak beli. QM sell, QM jual. Kita buy kan. Jadi jangan keliru, jangan tekan buy pula. Jadi QM buy kita nak jual, dia buy. So QM sell ialah dia jual, kita beli. Okey, dia rupa kat sini. Kita bolehlah beli berapa-berapa kita suka, minimum RM10. Pilih FPX jangan pilih online banking ni, nanti dia akan pergi ke Indonesia punya pula. So nampak tak kotak ni? Kotak ni jangan tick. Ini kalau kita nak gadai baru kita tick. Okey. Kemudian submit. Kalau betul semua, confirm, nanti terus akan pergi ke bank banyak bank tu kan. Macam kita beli barang dekat Shopee, Lazada tu sama. Klik bank kita, masukkan kita punya username dan juga password, nanti dapat tag number, terus back to merchant. Ini kalau kita nak jual emas kita, kita boleh jual sampai habis. Tak payah pula nak tinggal RM10 je, kita bukan bank nak kena tinggal RM10. Bank ialah tinggal RM10. Kita ni jual emas. Pula tinggal RM10, boleh jual habis emas kita ni. Emas ada 3.94316 ni boleh jual habis. Letak sini.
amount ni letak sini semula, pilih bank. Contohnya saya tak nak jual semua. Saya nak jual 1,000 boleh? Saya jual 1,000. Saya pilih bank, Maybank, saya submit ni, nanti besok masuklah duit dalam Maybank saya, saya jual. Jual emas saya 1,000. Okey, ini ramai orang nak tahu ni. Betul ke bersandarkan kepada emas fizikal? Okey, ni emas fizikal. Kita boleh keluarkan emas fizikal kita 1 gram, 5 gram, 10 gram, 20 gram, 50 gram, 100 gram sampai sekilo. So kita boleh pilih sekilo. Ni market tutup, kita tak boleh tukar. Nak boleh tukar ni besok. Lepas pukul 6 pagi baru kita boleh buat hari Senin. Okey, dan kita buat sendiri. Tak ada orang lain buatkan. Semua orang handle account masing-masing. So kita boleh pilih sini Malaysia, negeri, Selangor ke Perak ke mana. Nanti dia akan keluar lagi satu page. Sama ada kita boleh ambil di Ahranu ataupun dia QM delivery hantar. Syairah, nanti sejak Syairah. Lepas ni kan saya cerita pasal gadaian. Nanti gadaian kemudian lagi bagus buat sebab kita boleh dapat kebarangkalian untuk kita dapat sehingga 90% lebih tinggi. Kalau kita buat terus akan biasanya 85% saja. Okey, habis bab fizikal ni. Kalau tak faham boleh tanya. Kemudian transfer. Transfer ni pun sama, kita boleh transfer kepada siapa-siapa je. Masukkan nombor akaun dekat sini. Kat mana nak dapat nombor akaun? Nombor akaun ada kat sini. Ini ada nombor akaun. Okey. Jadi bila kita nak transfer, kita masukkan nombor ni dekat sini. Dekat sini. Okey. Masukkan. Description boleh tulis apa-apa lah. Skandal ke. Apa ke. I love you. Kemudian submit. So kita bagi orang tu. Sama ada kita boleh bagi dalam berat emas ataupun kita boleh bagi dalam ringgit Malaysia. Okey. Habis cerita tentang GSA. Lepas tu barulah pergi ke GCA. Okey. Tengok dekat sini ada satu summary tau. Dekat sini ada summary. Nampak tak? Ini semua tunjukkan produk-produk yang saya ada. Nampak tak? GSA saya ada berapa? 3.9 gram. Bersamaan dengan RM1,027. Okey, inilah yang saya boleh gadai nanti dekat GSA saya. Saya pergi ke GCA. Saya request GC. Dia dah siap-siap kira. Berapa banyak ni? Ini ialah sebenarnya 91% daripada your gold account inventory. Okey? Siapa je conteng ni? Biasa dia. Okey? Jadi let's say lah. Saya nak letak sini 900. Okey? Saya pilih Maybank. Saya submit. Besok, insyaAllah petang besok, masuklah duit 900 dalam akaun Maybank saya. Okey, itu saya gadai. Tapi yang bestnya, nampak tak? Saya ada emas tadi kan? 3.94 ni kan? Emas ni tak hilang. Dia akan masuk ke dalam holding inventory ni. Ini yang best saya cakap. Ramai orang cakap dengan saya, Cik Hussaini, saya tak ada duit dan nak beli emas. Saya faham, tak ada duit lebih nak beli emas. Saya pun tak ada duit juga. Tapi ada hutang tak? Ada belanja hangus tak? Ada bayar hutang kereta, hutang rumah? Ada. Daripada situlah kita boleh beli dulu emas, baru bayar hutang. Kita convert, tengok. Saya dah simpan 321 gram daripada belanja hangus je. Ini semua belanja hangus yang saya buat. Contohnya, ni. 19 saya bulan 5. Saya ada gadai 8.5 gram emas. Duit dia dah habis dah. Dia jadi tahi dah semua dah kan. Tapi bestnya saya dapat untung dekat sini $5. Dekat sini dah tulis gain and loss dengan management fee. Saya dah ada untung dari $5. Duit dah habis pakai kan. Tapi ada duit sikit dalam simpanan saya dekat sini. Dalam 15% tadi kan. So kalau saya nak pakai duit ataupun bila saya rasa dah untung, saya nak pakai duit, saya boleh ambil duit ni. Contohnya sama ada dia kat sini bagi juga kita pilihan. Sama ada kita nak bayar balik pay convert, boleh. Itu hari saya ambil 2,000, sekarang saya kena bayar RM2,009 sebab ada upah simpan, betul? Kalau saya tak nak, malas saya nak bersemak kepala, saya terus terminate saja.
Saya terus terminate saja cuma nak terminate tak boleh, kena hari Isnin. Okey, nanti lebihan 15% tadi dengan keuntungan tadi akan masuk ke dalam saya punya account. Okey, itu ialah GCA. Okey, faham? So macam saya ni kan nampak ni ada banyak rugi, ada banyak merah-merah ni kan. Saya tak ada masalah, saya biar je sebab sekarang emas jatuh okey je. Nanti kalau emas naik semua dia akan hitam balik semula. Dan yang paling penting saya target dekat sini. Saya nak simpan sampai 1 kilo dengan duit bayar kereta, duit bayar rumah saya tadi Okey, kemudian bab GAE pula. Tengok GAE ni ada 2 jenis produk. Satu GAE kali 10, satu GAE kali 5. Okey, tengok GAE kali 10. Okey. Ini ialah modal kita. 1190. Okey. Siapa boleh tolong saya kira? 1150 ni kalau 9 kali ganda pembiayaan yang dibagi berapa banyak? Maksudnya 1100 kali 9. Siapa boleh tolong? Kali 9 berapa? 1150 kali dengan 9. 9904.50. 9904. Nak kena tulis sikit ni. Ini kan ada yang tak faham. Bukan semua. Tapi tak apa sebenarnya. Tak faham pun tak apa. Ikut je apa saya cakap. InsyaAllah dapat duit. 9,900. Berapa ni? 04. 04. Yep. Betul? Betul. Ini adalah 0.5%. 0.5%. Okey. Ini ialah pembiayaan yang dibagi oleh Quantum Metal kepada kita. Walaupun kita tak ada isi borang apa-apa apply loan ke, slip gaji ke, tak ada. Dia bagi ni secara automatik untuk menggandakan kita punya modal ni tadi. Tapi dia kenakan charges daripada sini sebanyak 3.5%. Okey, 3.5% setahun. Tapi kalau katakan pembiayaan kita tadi tu tak sampai setahun, dia akan pulang balik semula. Jadi berapakah ni? 9904.50 kali 3.5% ni berapa? 346.66. Ya, ini 346.66 ni dah tulis kat sini. Saya sengaja je nak dera Encik Jiadi tadi. Sebenarnya dia dah tulis kat situ. Okay? Jadi dengan arti kata lain, kalau kita beli satu unit, kita kena bayar 1,150 campur dengan management fee. Sebab untuk GAE kali 10, kita kena bayar upfront management fee. Untuk produk GAE kali 5, tak ada management fee perlu dibayar upfront. Okey? So dengan RM1,447.16 ni tadi kita akan dapat emas pada harga sekarang ni sekitar 40 gram emas. Faham So kalau kita pergi ke GAE kali 5, nampak dia tak ada management fee. Dia punya harga RM110.05. Kita akan dapat pembiayaan 4 kali lagi. Lebih kurang RM440. Okey. So modal kita tadi akan menjadi 500 lebih. Kita akan dapat sekitar 2 gram emas. Cuma kita tak payah bayar management fee. 110 kita bayar 110 juga. Okey. Management fee bila dikenakan? Bila kita nak terminate nanti barulah management fee akan dikenakan. Kita tengok dekat list ni. Tampak tak? Kalau dekat management fee, kalau dekat GAE kali 5, management fee dia ada kurungan ni. Management fee refund. Jadi memang kita kena bayar, kena tolak. Ini duit dia ni. Okey. Sekarang bila kita pergi dekat list, beginilah keluar. Kita ni tak pandai, saya ni tak pandai dah Cik Husaini nak baca candlestick lah, chart lah, marubuzo lah, apa lagi. Macam-macam kita tak pandai kan. Tak ada masalah. Bila kita beli ni hanya kita perlu monitor dekat sini saja. Net cash out ni pastikan lebih tinggi daripada initial investment. Okey? Kalau tuan-tuan tak reti kira pun tak ada masalah. Cuma hari ni nak tunjuk tak boleh pasal market tengah tutup. Tuan-tuan boleh acah-acah terminate. Okey? Klik kat terminate ni. Pilih satu unit ni. Okay. Nanti you all klik submit. Bila klik submit, dia akan keluar berapakah
jumlah duit yang akan kita dapat. Kalau katakan kita masih lagi rugi, akan ada notification kat bawah tu, warning, you terminate in the loss position. Okay? Jadi tak perlu pandai sangat pun tak ada masalah. Jadi yang penting duit yang kita ada dekat GAE ni, pastikan duit yang kita belum nak guna sekarang. Jadi kita ada masa untuk tunggu sampai harga naik. Okay? Okay, dan saya pun dah ada banyak buat termination. Kita boleh tengok kat sini, list. Okay, nampak tak? Ini semua yang saya terminate dah untung. Ada banyak lagi. Ini satu yang saya selalu tunjuk lah. Saya beli 1,380, saya dapat 1,640. Yang ni dulu harga GAE kali 5 semua RM102 kalau tak salah saya. Semua saya untung. Itulah produk-produk di GAE. Okey. Lain-lain pastikan tuan-tuan dalam yang mana dah buka akaun, pastikan update akaun bank. Klik dekat add ni, masukkan akaun bank, boleh masuk sampai 4. Kemudian edit profile, jangan lupa masukkan nama waris. Jangan letak nama skandal, nama waris kita. Betul-betul. Estate ni jangan tanda. Kemudian upload kita punya KYC, iaitu IC depan dan IC belakang. Itulah cara kita settlekan kita punya akaun ni supaya bila harga emas naik, time itulah kita keluar kabut nak jual, time itulah IC kita tak upload lagi dan sebagainya. Okay? Cuma kalau you all nak buat as a consultant, okay, naik dealer, dia akan ada tulis sini consultant. Ada special sikit lah page dia. Ada consultant access dekat sini. Kalau tak pandai nak buat business kan, tak gerti nak buat slide, semua telah disediakan. Slide-slide dia semua dah ada dah dekat sini, cuma guna saja. Dia dah ada slide kan, dia dah buat slide. Saya tak pandai buat slide macam ni, macam mana saya nak buat business. Sini dah ada. Okay, jadi dealer memang semua ada. Nak buat banner tak tahu kan, semua dah ada sini. Jadi tinggal guna saja banner-banner yang telah dia sediakan untuk kita buat berniaga. Kalau nak terlibat dalam bisnes lah. CP58 pun ada. Okay. Itulah. Ini kalau kelebihan kalau kita jadi consultant di Quantum Metal. Okay, saya share sikit je. Dan pendapatan kita dalam bentuk harian, dia akan ada keluar sini payout. Kita boleh nampak lah. Setiap hari gaji kita akan naik macam ni kan. Gaji sehari, setiap kali ada belian kita akan dapat commission dalam bentuk USD, dalam bentuk USD kat sini. So itu saja daripada saya. Ada apa-apa soalan nak tanya? Okay, kita buka soalan kepada peserta-peserta atau yang berada dalam Zoom kita pada malam ni. Dia nak tanya. 131 orang. Dia orang tak tanya. Semua memang fahamnya. Kalau Cik Husaini terang kan, mesti faham semua kan. Allah. Alright. So tak ada. Kalau tak ada, kita apa syarat nak jadi dealer? Apa syarat nak jadi dealer? Okey, Ju cari balik Ju punya orang yang buat masuk tadi. Syaratnya mesti ada 5 orang introducer dengan 30,000 sale. Nanti you punya upline akan guide you. Seronok dengar. Thank you Biza. Okey, kalau tak ada apa-apa lagi, saya rasa cukuplah. Untuk saya dah 10.14. Saya rasa saya sampai kat sini saja. Saya minta maaf kalau ada kesilapan dalam saya punya presentation tadi. Saya serahkan kembali kepada Encik Khairul Jihadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Encik Husaini. Ada juga soalan-soalan ni. Adakah selamat JE10 tunggu date selama 6 bulan? Selamat insyaAllah. Selamat tapi insyaAllah. Itu tak apa. Itu boleh tanya pada dealer insyaAllah. Kalau ikut IC macam mana tukar tu tak apa. Itu boleh tanya pada dalam grup juga. Ada cara dah di email dia. ID kita ikut IC. Macam mana nak tukar kepada email? Nak tukar email ke nak tukar IC ni? Kalau nak tukar ID kena hantar email. Ada kita punya ada admin dia, boleh WhatsApp, boleh email. InsyaAllah sekejap je, 1 hari dia boleh ubahkan. Okay. So selesai untuk
program kita pada slot kita pada malam ni, 4 cara buat keuntungan dengan emas. 3 produk GSA, GCA dengan GAE. Tuan-tuan, insyaAllah saya rasa mungkin semua dah faham. Faham sangat. Yang paling penting, ikut kelas ni sekurang-kurangnya 2 hingga 3 kali. Itu kalau nak bagi faham betul-betul lah. Nak faham betul-betul 2 hingga 3 kali. Lepas tu repeat dia punya ilmu tu. Sebab setiap minggu, boleh kata setiap hari kita akan ada Zoom meeting daripada pelbagai grup. Ada Angel Group, ada Coach Sofa, ada daripada BSG. Kan semua kelas-kelas yang ada tu atau slot yang ada tu kita join. Kalau kita boleh join, kita join sekejap, kita dengar, insya-Allah ada pelbagai ilmu daripada mereka. Okey, kalau nak buka untuk anak boleh go email kita boleh ke? Dia kena buat email lain untuk anak. Dia ada cara dia. Ada submission. Okey. Macam mana nak dapat rakaman? Rakaman kita ada dalam YouTube Gila Emas. GILER sengkang EMAS emas. Gila Emas. Tu boleh pergi dekat YouTube. So ada lagi ya? Tak ada dah. Alright, insya-Allah tengok setiap hari tengok WhatsApp grup dalam tu grup content matter tuan-tuan dan puan-puan dan boleh tengok dan boleh check setiap hari apa yang kita kongsikan dan di situlah ilmu dan kalau ada kelas-kelas join. Itu saja yang kita nak berjaya, cara kita nak berjaya. Sama, saya boleh jawab macam tu, cik saya ni macam tu juga. So itu saja untuk malam ni. Saya akhiri dengan tasbih kifarah dan surah Walas. Insan lazina amanu salih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih semua. Salam.